Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Pada sesi kelas yang lepas, cikgu dah bincang berkenaan dengan bagaimana kita nak tentukan sesuatu image itu adalah hak bagi objek ini, objek yang diberikan, ataupun bagaimana kita nak mencari nisbah skala bagi image yang diberikan, ataupun dalam tingkatan 3 ni, image ni dinamakan sebagai lukisan. Okey, bagaimana kita nak tentukan nisbah bagi lukisan yang diberikan ni lah daripada objek ni. Kena ingat, objek ni adalah benda asal. Objek tu kena beza objek dengan lukisan. Objek adalah benda asal, manakala lukisan tu adalah image yang terhasil daripada objek. Sama ada kita panggil lukisan ni sebagai bayang, lukisan ni sebagai, kalau telefon kamu tu, gambar, picture. Jadi apa-apa istilah yang digunakan bagi image ni, lukisan ke gambar ke, dia menunjukkan maksud yang samalah, dia adalah lukisan. Okey, itu yang kena ingat. Okey, dalam kes ni kena ingat bahawa bagaimana nak cari nisbah skala. Jangan terbalik. Ramai di kalangan pelajar bila dalam periksa pengiraan dia terbalik, dia letak objek di depan. Okey, dalam kes ni kamu kena ingat, nisbah yang key yang kamu kena ingat adalah satu nisbah n. Satu nisbah n. Kalau dalam cikgu ajar dalam subjek sebelum ni, kalau kamu ingat, tajuk pertama tu indeks kan. Indeks ada berapa kunci cikgu bagi. Cikgu kunci tu lah kamu kena ingat. Okey, dalam bentuk piawai ada berapa kunci. Kunci tu lah kamu kena ingat. Dan dalam tajuk lukisan skala, kunci dia ada satu saja. Apa dia kunci dah? Satu nisbah n, di mana satu ni merujuk kepada lukisan, manakala n ni adalah merujuk kepada objek. Kenapa objek kena letak n, cikgu? Sebab objek ni akan berubah-ubah. Sebab tu n ni kita letak objek. Kalau kita kena ingat dalam persamaan linear, kalau nilai yang kita tak tahu, kita akan letak a sampai z lah. Soalan akan bagi a sampai z, supaya kita tahu bahawa itu adalah nilai yang kita tak tahu. Okey, jadi yang nilai yang kita kena fitkan dia adalah, tetapkan dia adalah satu. Yang ni lukisan lah. Pastikan lukisan tu menjadi satu, automatik objek di belakang dia akan berubah mengikut lukisan. Okey, hari ni cikgu nak pergi kepada bagaimana kita nak menentukan skala, ukuran objek atau ukuran lukisan skala. Okey, yang ni cikgu dah terangkan pada minggu lepas, bagaimana nak guna, kita cari garisan yang sepadan. Kalau PQ, P tanda, Q tanda. Okey, kita letak P tanda, Q tanda berapa? Nisbah P tanda, Q tanda 2 nisbah 4 kan. 2 nisbah 4, 2 jadi bahagi 2, yang ni pun bahagi 2. Okey, yang ni tak ada masalah. Pada minggu lepas cikgu dah terangkan secara detail, dan cikgu harap siapa yang baru ni dan kawan-kawan kita join view lah video yang cikgu dah bagi tu, dan kamu cuba teliti. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, hari ni kita pergi pada tajuk contoh ni lah. Okey, cikgu ambil satu. Okey, contoh-contoh soalan. Kita ambil yang ni lah, contoh yang keempat lah. Kita bincang, kita cuba bincang sebanyak yang boleh lah penyelesaian masalah-masalah ni, supaya kamu sampai satu tahap kamu boleh faham dia punya konsep dah. Dah faham konsep dah, insya-Allah datanglah soalan macam mana pun kamu akan boleh buat dengan baik lah. Okey, ni pada minggu lepas, contoh 2 dan contoh 3. Okey, pada minggu ni kita sambung lagi. Okey, cuba potong sikit gambar ni. Nampak lah. Kalau tak nampak, bagi tahu cikgu lah.
Okey, cikgu cut dulu supaya kita ambil yang berkenaan saja. Okey, cikgu tak ambil penyelesaian tu, kita buat sendiri. Okey, okey, berdasarkan pada gambar rajah yang diberikan, okey, dia bagi soalan tu. Okey, rajah di bawah menunjukkan objek PQR. Okey, yang mana image, yang mana objek, kamu dah boleh tahu. Walaupun tak baca, kamu tengok P tu. P tanda itu adalah image dan P saja tu adalah objek. Okey, dilukis pada grid segi empat sama yang berlainan saiz. Tentukan skala yang digunakan. Okey, dalam kes ni kamu tengok soalan lukis objek. Okey, pada kertas grid yang berlainan saiz. Okey, yang ni kertas grid dia satu kotak bersamaan dengan 1 cm. Tu kira. Manakala yang ni satu kotak sama dengan berapa? 2 cm. Okey, tugas kita adalah nak tentukan skala dia. Okey, nak tentukan skala. Okey, pertama sekali kamu kena cari jarak jarak yang sepadan di antara antara image dengan objek. Okey, kalau tengok sini yang paling mudah sini kita nak kira adalah jarak QR. Sebab dia lurus kan. Kita tahu QR ni ada 3 cm. Maka kita ambil ini dulu. Kita tak perlu, kita boleh cari PQ. Kita boleh cari jarak PQ ataupun PR. Tapi kamu kena ingat dia adalah condong ni. Macam mana nak cari garisan PQ? Kita kena guna kaedah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Jadi nak guna teorem Pythagoras ni lambat. Kita ada jalan yang mudah, kita ambil yang dah tahu dah jarak dia berapa. Yang ni 3 cm sepadan dengan QR ini. Yang ni berapa centimeter? Yang ni 1 sama dengan 2, 4, 6. Jadi jarak lukisan adalah 6 cm. Okey, bagaimana kita nak letak skala lukisan? Skala lukisan ni. Okey, pertama kita kena tulis balik konsep asas dia. 1 nisbah n. 1 nisbah n. Okey, di mana 1 ni merujuk kepada lukisan mana? P. Okey, QR, Q tanda, R tanda, nisbah QR. Okey, berapa QR? 6 cm nisbah 3 cm. Okey, 6 ni mesti jadi 1, maka perlu bahagi dengan 6. 3 pun automatik akan bahagi benda yang sama. 6 bahagi 6 sama dengan 1. 3 potong bagi 1, 3, 6, 2. Maka 1 nisbah 1/2. Maka inilah nisbah dia. Okey, kita ambil satu point je, QR, satu garis. Sebab kita tak perlu buktikan dua garisan yang sepadan. Kerana apa? Dalam ni soalan dah bagi tahu dah, ini adalah lukisan berskala bagi objek ni. Lukisan berskala bagi objek ni, maksudnya dia dah confirm dah image bagi objek ni. Jadi kita tak perlu cari dua garisan yang setara. Kecuali soalan tu kata tentukan sama ada lukisan ini adalah lukisan berskala bagi objek ni. Kalau dia kata tentukan, maksudnya dia ni belum tentu, boleh jadi ya atau boleh jadi tidak. Jadi kita kena ambil dua garis yang sepadan, barulah kita kata ya, dia adalah lukisan skala. Tapi kalau diberi macam ni, cari skala bagi lukisan ini, maka sudah tentu lukisan ini dengan objek ni adalah lukisan skala bagi dia lah. Cuma kita nak tahu skala dia berapa. Okey, jadi dalam kes ni kita dah dapat 1 nisbah 1/2. Okey, boleh Okey, kita pergi contoh yang ke seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, kita ambil balik. Kita ambil contoh yang kelima. Okey, yang ni bagaimana kalau garisan dia semua kita panggil apa?
garisan, oh lupa. Okey. Okey, contoh yang kelima. Okey, ini soalan kita bincang contoh-contoh soalan supaya kamu faham, sehingga kamu faham dia punya konsep. Rajah di bawah menunjukkan okey objek, okey ni, manakala image adalah ini, lukisan skala. First impression kita, tanggapan pertama kita, pandangan pertama kita pada objek dengan lukisan ni menunjukkan bahawa objek ni lebih besar daripada lukisan. Tu yang kamu kena tahu, bahawa objek ni lebih besar daripada lukisan. Maksudnya nanti dia punya nisbah dah, satu nisbah lebih besar daripada satu lah. Maksudnya objek ni lebih besar. Maksudnya satu nisbah mungkin 3, 4, 5 lah. Okay, kita tengok dalam kes ni. Okay, kita ambil warna orange lah. Okay, bagaimana kita nak tentukan? Pertama sekali kamu kena cari satu garisan yang sepadan. Garisan yang sepadan. Okay, bagaimana nak cari garisan yang sepadan? Okay, di sini dia dah bagi dah petanda K, L, mm. Jadi kamu kena ambil salah satu. Ambil satu point je, satu garis je yang sepadan. Kamu nak ambil yang mana? Okay, nak ambil yang mana? Pilih satu je. Penting garisan yang kita pilih tu kita kena cari dia punya jarak dia. Contohnya kamu kata saya nak ambil LK ataupun LM ataupun MN ataupun KN. Mungkin setiap orang akan buat calculation yang berbeza pada soalan yang sama. Okey, tapi skala dia akan dapat nilai yang sama. Contohnya kamu kata LK. Okey, saya nak ambil LK tu. Maka yang ni pun kamu kena ambil LK. Garisan itu yang setara. Macam mana nak cari jarak dia? Panjang dia berapa? Okey, nak cari panjang ni kamu kena ingat, kita dah belajar dalam tingkatan 2 ke 1. Tingkatan 1 tajuk yang terakhir tu teorem Pythagoras. Okey, mencari garis panjang garis sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, di sini ke sini berapa? 4 cm. Sini ke sini 2 cm. Maka di sini berapa? Okey, dalam kaedah teorem Pythagoras yang kita belajar sebelum ni. Okey, dalam kaedah teorem Pythagoras yang kita belajar. Okey, konsep kita letak dulu konsep. Ini adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Ini adalah panjang A, B, C. Okey, bagaimana nak cari panjang A? Panjang garisan yang pendek ni perlu ditambah. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Bagaimana nak cari panjang garis B? Garisan panjang tolak garisan pendek satu lagi. B kuasa 2 sama dengan garisan panjang A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Bagaimana nak cari garisan pendek C? Maka C kuasa 2 sama dengan garisan panjang A kuasa 2 Allah. Pening. Sekejap. Jadi sensitif dia punya ni. Okey, sekejap. Okey, garisan A kuasa 2 garisan panjang tolak garisan pendek aja lagi. Tolak B kuasa 2. Adjust sikit. Okey. Jadi dalam kes ni kita nak cari garis yang panjang. Dan panjang kalau dalam teorem Pythagoras kita namakan dia sebagai garisan hipotenus. Okey, jadi nak cari garisan ni kita andaikan dia adalah garisan apa dia? Ikutlah letak X ke Y ke? Y kan. Okey. Kita ambil warna lain. Biru. Okey. Okey, Y sama dengan Y kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Y kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 sama dengan 4 kali 4 16. 2 kuasa 2 4.
Okey, 16 tambah 4 20. Okey, Y sama dengan punca kuasa 20. Y sama dengan punca kuasa 20. Dua buka kalkulator. Kalkulator dulu. Okey. Punca kuasa 2 punca kuasa 2 20. 4.47. Kita dapat sini 4.472. Okey, kita bundarkan dengan 2 titik pelan dapat 4.47. Okey, ini untuk objek. Tak apa, kita tengok dulu. Image pula berapa? Okey. Menegak dia satu kotak bersamaan dengan 0.5 kali 2 kotak 1 2, maka 2 cm. Jadi ni 1 cm. Okey, kita cari. Kita letakkan sini sebagai Y tanda. Okey, Y kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Y kuasa 2 sama dengan 4 tambah 1. Y kuasa 2 sama dengan 5. Y sama dengan punca kuasa 5. Y sama dengan, okey, guna kalkulator. Punca kuasa 2 5. 2.236. Kita ambil bundarkan pada 2 titik pelahan 2.24. Okey. Okey. Okey, jadi ini adalah lukisan. Jadi kita letak 1 nisbah n. 1, okey, 2.24 nisbah 4.47. Okey, sekarang ni objektif kita sebelah ni perlu dibahagi dirinya supaya kita akan dapat nilai itu akan menjadi 1. Okey. Jadi bahagi berapa? Bahagi diri dia. Tak payah fikir lagi perpuluhan tu. Okey, bahagi dengan 2.24. Yang ni pun bahagi dengan sama 2.24. Kita tengok tu. Okey, ini automatik akan jadi 1. 1 nisbah 4.47 bahagi dengan 2.24. Okey, guna kalkulator. 4.47 bahagi dengan 2.24 dapat 1.9955. Okey, kamu akan dapat ni 1.9955. Jadi kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Bundarkan kepada 2 titik perpuluhan jadi 1 nisbah 2. Tu mudah. Okey, tak detect mudah. Okey, jadi jawapan dia adalah 1 nisbah 2. Nampak? Jadi skala pembesaran ini adalah 1 nisbah 2. Okey, selesai Faham? Zikri, boleh Zikri. Fauzan. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya di dalam kutip kamu. Okey, contoh 5 dah. Okey, kita pergi pada contoh 6 dan contoh 7. Contoh 6 dan contoh 7. Okey. Kita ambil soalan dia dulu lah. Okey. Nampak pula. Okey, baru clear. Okey, soalan contoh 6 ini dia kata apa?
sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 300,000. Okey, benda yang pertama yang kamu kena faham dalam nisbah adalah biasanya unit kiri dan kanan adalah sama. Antara benda kunci yang kamu faham dalam nisbah. Okey, contohnya antara dua kuantiti A nisbah B ataupun tiga kuantiti A nisbah B nisbah C. Okey, benda yang kamu kena faham adalah biasanya unit A dan B ni unit dia sama. Kalau sentimeter, sentimeter semua. Faham? Biasanya dia unit yang terkecil lah. Kalau jarak, sentimeter, sentimeter semua. Kalau gram, gram semua. Kalau berat, kan? Jadi unit dia mesti sama. Dalam sini kamu tak perlu tanya lah. 1 nisbah 300. Cikgu, 1 tu sentimeter, 300 tu 300 apa? 300,000 kilometer lah. 300 ni tak. Dia akan jadi unit yang sama. Itu persoalan yang pertama yang kamu kena faham. Kalau dia kata sini 1 cm, yang ni pun automatik, ini pun 1 cm juga. Okey, sentimeter, unit dia mesti sama. Jadi tak ada soalan kamu kata cikgu, dia tak soalan tak nyatakan dia punya ni unit dia apa. Tak, biasanya kalau soalan tu sentimeter, 1 cm di atas peta, maksudnya 1 cm di atas peta ataupun 1 cm pada lukisan bersamaan dengan 300,000 cm di atas peta, di atas muka bumi. Jadi yang kita kena faham. Okey, hitungkan jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3 cm. Pertama sekali, 300,000 cm ni kamu kena tahu dia sebenarnya berapa kilometer. Okey, nak tahu kamu kena ingat unit ni. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Kalau nak milimeter, 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Okey, dalam kes ni sentimeter nak bertemu. Okey, kalau unit besar nak jadi unit yang kecil, kamu kena ingat macam ni. Unit besar kilometer nak pergi pada unit yang kecil, dia kena darat. Lepas tu meter, unit besar nak pergi pada unit yang kecil, kena darat. Tapi kalau unit kecil nak reverse balik ke unit yang besar, dia kena bahagi. Itu kamu kena ingat. Okay. Kalau sentimeter nak pergi kepada meter, dia kena, kalau meter nak pergi ke sentimeter, darat 100. Kalau sentimeter nak pergi ke meter, dia kena bahagi. Meter nak pergi kilometer, dia kena bahagi. Kecil nak pergi pada besar, dia kena bahagi balik. Sebab apa? Sebab kecil ni dia banyak kosong. Okey, dalam kes ni kilometer dia nak, ni sentimeter. Sentimeter nak pergi pada kilometer, dia akan bertemu dengan meter dulu, baru dia bertemu dengan kilometer. Jadi 1 kilometer dia bertemu apa kosong ni? 1000. Meter dia akan bertemu lagi 100. Jadi berapa kosong di sini? 5 kosong. Jadi di sini sentimeter ni perlu tukar kepada kilometer. Berapa biji kosong yang kita kena reverse? Dia kena reverse balik, kena gerak 5 biji kosong. Jadi di sini kilometer kita kena gerak 1, 2, 3 kali. Di sini 1, 2 kali. Maka di sini perlu gerak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik kamu gerak di situ. Maka 300,000 sentimeter bersamaan dengan 3 kilometer. Automatik lah. Kalau 1 cm sama dengan 3 km. Kalau 3 km bersamaan dengan 3 km bersamaan dengan darat dengan 3 cm. Ni untuk 1 cm kan, darat dengan 3 sama dengan 9 kilometer. Itulah jawapan dia. Okay, kalau soalan kata cari kalau di atas sungai tersebut panjang dia 5 cm, maksudnya di sini 5, di sini 5, maka
di sini 5, 1 kali 5 5, maka sini pun kena darat 5. Jadi 15 kilometer. Jadi sungai atas peta adalah 15 kilometer. 3 kali 5 15 kilometer. Jadi itu kaedah yang penting kamu kena tahu bahawa kena convertkan dahulu 300 cm kepada kilometer. Okey, kita pergi pada contoh soalan seterusnya. Okey, kita pergi pada contoh soalan seterusnya. Okey, cikgu potong tadi contoh soalan 6 kan. Kita pergi pada contoh soalan yang ke-7. Okey, dia kata okey, peta negeri Johor dilukis dengan skala 1 cm kepada 10 km. Ni dia dah convert siap-siap lah nisbah tu. Okey, kalau sebelum ni, kalau soalan tadi, okey, dia bagi dalam bentuk 1 nisbah 10 apa? Berapa biji kosong? 5 biji kan? 1 2 3 4 4 5. Ni kalau dia bagi macam ni tadi, 1 nisbah sejuta. Maksudnya 1 cm nisbah sejuta sentimeter. 1 nisbah sejuta. Maksudnya 1 cm di atas peta sama dengan 1 sejuta. Jadi kerja kamu kena convertkan 1 juta sentimeter ni kepada kilometer. Soalan kamu dah bagi siap dah. 1 kepada 10,000 kilometer. Okey, soalan ni dia pelbagai. Yang penting kamu kena faham dia punya ni lah. Ni kalau dia bagi sentimeter, kilometer siap. Okey, itu kan jarak sebenar di antara air hitam jika jarak di atas peta adalah 2 cm. Simple saja soalan ni, cukup simple. Dia kata 1 sama dengan 10, kalau 2 sama dengan 20. Simple saja soalan ni. 1 nisbah apa? 1 nisbah 20. Sebab apa? Sebab 1 kali 2 2. Maka 10 kali 2 sama dengan 20 kilometer. Soalan ni straight. Biasanya soalan ni dia bagi soalan objektif, kamu buat. Jadi kalau tengok pada cara kerja buku teks tu nampak panjang. Baik kamu pegang konsep yang cikgu tunjuk ni, dia lebih mudah. Dalam soalan matematik dalam periksa, yang mana kita boleh jimatkan masa, kita perlu jimat Kita tak perlu skema nak tunjuk saja, tak perlu. Sebab kita perlu jimatkan masa. Kita nak jawab soalan yang lain yang lebih banyak masa. Jadi soalan yang masa yang ambil sikit ni tak perlu ni lah. Okey, kita pergi pada contoh soalan yang ke ini dah. Okey, kamu tengoklah. Okey, contoh soalan yang ke-8. Okey, sebelum kita masuk uji minda, sebenarnya tajuk ni lukisan skala ni kamu boleh skor lah. Tajuk ni kalau keluar dalam periksa kamu boleh skor. Sebab apa? Sebab cikgu daripada awal kelas kita tajuk ni, cikgu dah bagi tahu kamu bahawa tajuk ni adalah sub tajuk kepada tajuk transformasi isometri di tingkatan 2. Jadi kalau di tingkatan 2 kamu belajar 3 subtopik di bawahnya, translasi, pantulan dan putaran, 3 kamu boleh cover dalam tingkatan 1, tingkatan 2. Di tingkatan 3 dia ambil 1 je subtopik, iaitu lukisan skala di bawah tajuk transformasi isometri juga. Jadi dia bagi kamu tajuk ni tak mencabar lah. Boleh lah, insyaAllah kamu boleh cover. Okey, Khairul melukis segi empat sama dengan skala 1 nisbah 1/3. Okey, sebelum kita selesaikan soalan, apa yang kamu kena faham di sini, 1 cm lukisan bersamaan dengan 1/3
objek. Apa yang kita nampak di sini adalah lukisan lebih besar daripada objek. Okey, lukisan lebih besar daripada objek. Itu yang kamu kena tahu. Jadi jawapan kamu kena mesti lebih lah. Kalau kecil daripada lukisan, maksud salah. Kecil daripada objek maka salah. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama tersebut adalah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam lukisan skala? Okey, simple je kamu buat macam ni. Jika dia kata sisi segi empat tersebut 6 cm. Okey, kalau dia kata 1/1/3, okey, dia kata kalau sisi di sini adalah, okey, ini adalah objek, maka ini adalah lukisan, kan? Dia kata jika satu sisi atau penjuru dia adalah 6 cm, maka di sini adalah berapa? Lukisan dia berapa? Okey, manakala ini 1/3, 1/3 darab dengan berapa akan dapat 6? 1/3 darab berapa dapat 6? Okey, darab apa? Okey, cara dia kamu okey, 1/3 darab berapa akan dapat 6? Okey, kita guna kaedah persamaan linear. Okey, anda kata yang ni kita letak x lah, nilai x kita tak tahu. Maksudnya 1/3 darab x. X sama dengan 6. Okey, x sama dengan 6. Okey, 3 pergi sana, 3 bahagi 3 dalam keadaan bahagi, pergi sana jadi apa? Darab 6 darab 3. X sama dengan 6, 12, 18 kan? Maksud dia nilai ini adalah 18. Betul tak? Okey, kita test dulu. 1/3 darab 18 sama dengan berapa? Potong 1, 3, 6, 9, 18. Berapa? 3, 6, 9 3, 6, 9, 8, 9, 12, 15, 18. Okey, 6 sama dengan 1 kali 6, 6. Betul tak? Betul. Sama. Bermaksud dalam kes ni 1/3 darab dengan 18. 1/3 darab 18 akan dapat 6. Maka lukisan pun akan darab 18. Akan dapat 18. Maka jawapan dia adalah 18 nisbah 6. Maksudnya 18 cm bersamaan dengan 6 cm. Itu simple jawapannya. Kalau tengok buku teks, cara kerja dia panjang. Jadi kalau kamu pegang pada konsep cikgu, mudah saja. Okey, cikgu jelas tak? Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Cikgu ulang balik. Okey, mungkin ada yang confuse kan? Okey, cikgu ulang balik. Okey, dalam kes ni 1 nisbah 1/3. Okey, dia kata 1 nisbah 1/3 bermaksud 1 cm ni, 1 cm lukisan sama dengan 1/3 cm. Okey, kita tak perlu cari lah dalam perpuluhan 1 bahagi 3 berapa, tak payah. Okey, jadi ini adalah lukisan, manakala ini adalah objek. Okey, dia kata sini, dia dah bagi dah jawapan bahawa 1/3 ni, okey, dia menjadi 6 cm. 1/3 menjadi 6. Bila 1/3 menjadi 6, maksudnya nombor tu semakin besar. Bila semakin besar, mesti ada operasi darab kat atas dia. Okey, 1/3 dia jadi 6. 1/3 jadi 6. Operasi apakah yang berlaku di sini? Operasi darab. Apa yang darab di sini? Okey, nilai yang kita tak, kalau nombor ni contohnya nombor 2 kan. Kalau di sini 2 darab berapa? 6. 2 darab 3, 6.
Mudah kita nak kira. 2 darab 3 6. Maka 1 pun darab 3. Tapi sini dia bagi dalam bentuk pecahan. Dia nak test kamu sikit. 1/3 darab 6, darab berapa dapat 6? Okey, 1/3 darab berapa dapat 6? Tak tahu cikgu. Macam mana nak kira? Okey, kamu guna kaedah persamaan linear yang kita belajar sebelum ni. Okey, persamaan linear. Okey, kita guna. Kita letak. Okey. 1/3 darab berapa akan dapat jawapan 6. 1/3 darab, kita letak apa dia? P. Kita letak P. A sampai Z lah. Kamu letak 1/3 darab P. Ni adalah P lah. Kita letak sini adalah P. Okey. 1/3 dalam keadaan bahagi. Guna persamaan linear. 3 pindah melepasi pergi sana. Kita nak cari nilai P je. Maka P sama dengan 6 darab 3. Maka P sama dengan 18. Maka kita tahu dah sebenarnya 1/3 darab 18 akan dapat 6. 1/3 darab 18 dapat 6. Okey, kalau 1/3 darab 18 darab 6, maka bila kiri darab 6, bila kanan darab 6, maka kiri automatik akan darab benda yang sama. Itu nisbah tu, kiri, apa yang berlaku di sebelah kiri akan berlaku benda yang sama di sebelah kanan. Kalau kamu bahagi nombor apa di sebelah kiri, kanan, kiri, dia benda yang sama berlaku pada belah kiri. Itu nisbah. Okey, jadi sebelah kanan darab 18, automatik sebelah kiri tanpa waswah darab 18. 1 kali 18 18. Okey, maka kita dah tahu dah panjang lukisan skala tersebut adalah 18 cm. Mana cikgu tahu? Boleh tak kita buktikan betul tak 18? Cuba kita darab. Okey, 1/3 darab dengan 18 sama dengan berapa? Okey, potong. 3 bahagi 3 1. 18 bahagi 3 6. Maka 1 kali 6 sama dengan 6. Betul tak dengan ni? Betul. Okey, itu dalil dia. Okey, jadi selesai soalan ni. Maka kamu akan dapat lukisan skala di nisbah ni menunjukkan bahawa lukisan skala lebih besar daripada panjang objek. Maka di sini kalau objek 6 cm, automatik lukisan skala lebih besar daripada 6. Iaitu 18 cm. Okey, jelaslah. Okey, kita pergi pada contoh soalan seterusnya. Okey, contoh soalan seterusnya. Okey. Alhamdulillah ramai ni. Okey, dah keluar dah. Okey, 5 minit daripada sekarang. Kalau terkeluar, kamu login balik lah. Cikgu nak habiskan sikit je. Okey, kita contoh ni lah. Uji minda. Okey, saat lagi 5 minit kamu macam biasa akan terkeluar. Nanti kamu masuk balik melalui link yang cikgu bagi tu. Kalau ada apa masalah, update dalam grup WhatsApp kita. Cikgu akan update. Okey. Okey, soalan ini dia ada 4 kan. Okey, tentukan skala yang digunakan untuk setiap lukisan di bawah dalam bentuk 1 nisbah n. Okey, 1 nisbah n. Biasa 1 nisbah n. Okey, tentukan skala. Okey, bila nak tentukan skala ni, soalan ni straight. Kamu perlu cari satu garisan. Bila dia kata tentukan skala, bermaksud ini objek dan ini lukisan skala dia, image dan objek dia. Jadi kita bukan nak tentukan sama ada ini adalah lukisan skala atau tidak, bukan. Kalau kita nak tentukan ini adalah lukisan berskala atau tidak, kita kena ambil dua garisan yang setara. Kalau kita setakat nak tentukan skala saja, maksudnya kita ambil satu garisan saja cukup. Satu point je cukup. Garisan mana yang mudah? Okey, garisan ini. Point ini ke point ini. Setengah soalan dia bagi A, B, C.
ABC. Jadi kita boleh tahu garisan mana yang sepadan. Dalam kes ni dia tak tulis. Bucu ni dia tak tulis, tapi kita kena pasti sendiri yang mana yang setara, yang sama. Maka di sini ke sini adalah 4 cm, 4 unit. Okey, manakala sini ke sini 2 4 6 8. Okey, dalam nisbah ini adalah lukisan, ini adalah objek. Okey. Lukisan ini adalah objek. Maka lukisan berapa? Lukisan 8. Nisbah objek berapa? 4. Okey. Dia dah bagi dah kunci. Kunci tu dia dah bagi dah. Dalam keadaan ni dia dah bantu lah kamu. Satu nisbah n. Maksudnya pastikan di sebelah kiri menjadi satu. Bagaimana nak jadi satu? Perlu bahagi diri dah. Okey, bila sebelah kiri bahagi 8, maka sebelah kanan wajib bagi 8. Macam kes saja. Kalau sebelah kiri, sebelah kanan darab 18, sebelah kanan kiri pun mesti darab 18. Okey, dalam kes ni sebelah kiri bahagi 8, sebelah kanan pun bahagi 8. Potong 1, potong 1, potong 2. Maka nisbah dia adalah 1 nisbah 1/2. Okey, selesai. Okey, pergi pada soalan kedua. Tak perlu banyak fikir, ambil satu je. Nak ambil yang mana cikgu? Ambil yang dia bagi nombor dah. Okey, yang mana? Ambil yang pendek sekali lah. Yang mana? List ni terus dapat. Satu, lukisan dia adalah 1, objek dia adalah 3. Lepas tu perlu bahagi tak? Tak perlu bahagi. Sebab apa? Dia dah cukup syarat dah. Syarat dia adalah lukisan ni mesti 1, maka dapat straight to the point. Tapi kalau kamu ambil 2 nisbah 6, 2 tu perlu bahagi dengan 2, 6 pun bahagi 2, dapat 1/3. Nampak? Okey, dalam soalan C. Okey, soalan C ni kena beringat. Sebab apa? Sebab dia punya skala dia tak sama. Satu kotak ni 0.5, yang ni satu kotak 1 cm. Okey, nak ambil yang mana cikgu? Pilih yang mana yang kamu suka. Okey, yang mana garisan mana? Ambil garisan bawah ni, tapak dah. Poin sini ke poin sini. Okey, satu kotak sama dengan 0.5. Kalau 4 kotak sama dengan 2 cm. 0.5, 0.5, 1. 0.5, okey, satu lagi jadi 2. Sini ke sini 2 cm. Jadi mana yang setara dengan dia? Jangan pula kamu pergi ambil garisan yang ni tak setara. Tak setara tu maksudnya garisan yang sama. Okey, ini tapak dia. Sini berapa? 4. Okey, jadi nisbah dah lukisan apa? Lukisan 4, nisbah objek dah apa? 2. Okey, lukisan perlu bahagi. Okey, bahagi dengan objektif kita sebelah kiri mesti 1, maka perlu dibahagikan dengan 4. Automatik sebelah kanan akan ikut. 4 bagi 4 1. Nisbah. Okey, potong 2. Jadi 1/2. Dapat. Okey, yang ketiga. Okey, nak ambil yang mana cikgu? Nampak sini ada perpuluhan, tak payah nak ambil perpuluhan. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey. Okey, kita tunggu sat. Cari dia semua tu. Kata cari. Abi pergilah ambil. Cari sendiri. Tu. Ketik-ketik. Okey, kita sambung sikit dia. Syah. Tak ada di baju. Bau ada dalam. Ada dalam bak. Bakul kat tepi tu. Nanti sat dia bagi. Ambil stop dulu. Tak boleh habis rumah je. Stop lah dulu. Stop dulu. Okey, sat kita sambung. Cepat. Okey, mana yang lain? Tak apa, kita teruskan dulu. Stop dulu. Stop dulu. Stop. Cepat. Kenapa sikit ni je?
Abi, kenapa sikit ni je? Okey, kita sambung sikit lagi. Abi. Macam habis lah. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita sat. Kita ambil masa seminit sat nak cari ni bel budak ni. Okey, kita sambung sikit ya. Tak apa, kawan-kawan kita akan rujuk link video. Okey, kalau tengok pada gambar rajah soalan D. Okey, soalan D. Okey, nak pilih yang mana? Nak ambil garisan sepadan mana? Ada perbelahan di bawah atas ni, tak payah ambil bawah. 3 point. Okey, lukisan apa? 9. Nisbah objek dah 6. Maka 9 bagi apa? Bagi 9. 6 pun bagi 9. 1 nisbah potong. CP apa? CP 3. 3, 6 2 3, 6 9, 3. Maka 1 nisbah 1/3. Simple saja jawapannya. Boleh? Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Okey. Bagaimana melukis lukisan skala bagi suatu objek? Okey, macam mana kita nak lukis lukisan skala? Okey, contoh ya. Ini satu soalan. Kita ambil. Yang ni biasanya soalan akan bagi ruangan untuk kita melukis. Dia tak akan bagi kosong macam ni lah. Dia akan ada ruangan untuk kita melukis. Betul? Kecil sikit ni. Jom. Tunggu. Okey. Okey, biasanya dia akan bagi cikgu ambil saya nak tengok. Okey, kita ambil ni. Okey, biasa dia akan bagi ruangan macam ni. Okey, tengok pada contoh ini. Okey, lukisan skala bagi bentuk PKRS sebelah pada grid sama dengan skala. Okey, skala yang diberikan ialah 1 nisbah 1/2. Maksudnya 1 cm bagi lukisan bersama dengan 0.5 objek. Okey, ni dia dah kata dah. Lukisan skala bagi bentuk PQRS di sebelah pada grid yang sama skala. Lukisan skala. Okey, lukisan skala bagi bentuk
PQRS di sebelah grid. Soalan dia apa? Kita tengok dalam petik ni. Okey, diberi adalah objek, maka kamu perlu lukis image, lukisan. Okey, tu yang nak tahu. Maksudnya PQRS. Okey, tugasan kamu adalah mencari lukisan bagi P tanda, Q tanda, R tanda, S tanda. Okey, cari dengan pada skala 1 nisbah 1/2, bermaksud 1 cm lukisan bersama dengan 1/2 objek. Okey, di sini diberi objek sebenarnya ini adalah objek, bermaksud di sini lukisan lebih besar daripada objek ini. Lukisan akan jadi lebih besar. Okey, kalau diberi objek sama dengan 3, maksud di sini kalau kamu boleh tahulah, lukisan ni 2 kali ganda. Okey, key dia lukisan 2 kali objek. Lukisan 2 kali objek. Kalau lukisan kalau objek kalau objek sama dengan 1, maka lukisan akan jadi 2. Kalau objek ni 3, lukisan akan jadi 6. Maksudnya dalam skala ni, lukisan ni 1 kali ganda saiz objek. Okey, kalau dalam kes ni PQ berapa sentimeter? Di sini 3 cm. 3 cm atau 3 unit. Sini 3 cm, di sini 3, di sini 1. Maka pada ini adalah objek, pada image nanti dia akan jadi 1 kali ganda. Cuba ambil warna yang tak ni. Okey, ini adalah objek. Pada image, ni warna ni image. Image akan jadi apa? 1 kali ganda, darab 2, jadi 6 unit. Yang ni akan jadi 6 unit. Manakala ini akan jadi 3 unit. Jadi mudah kamu lukis 6. Okey, kamu ambil satu point, kita guna pen warna lain. Okey, PQ 3 pada objek, maka pada lukisan adalah 6. Jadi kamu ambil letak mana? Okey, contoh sini lah. 1, okey, 2, 4, 6. Maka kamu gariskan guna pembaris. Okey. Okey, ni adalah P tanda, Q tanda. Okey, PS sini 1 kalau lukisan akan jadi 3. Bukan 3, 2 kan. 1 kali ganda kan. Okey, ni silap ni 2 ni. 2 unit. 1 darab 2. 3 kali 2 6. 3 kali 2 6. 1 kali 2 2. Okey, silap dia. Okey, maka dia naik 2. Okey, S tanda sini. Okey, lepas tu QR 6. 2, 4, 6. Maka garis. Okey, maka tanda je lah. Di sini adalah art tanda. Okey, jadi kamu garis je. Okey. Okey, jadi di bawah skala 1 nisbah 1/2, betul bahawa lukisan lebih besar daripada objek. Pembesaran dia berapa? Maksudnya 1 kali ganda. Maksudnya kalau sini 2,
di sini 1. Kalau sini 3, di sini kalau di sini 2, di sini akan jadi 4. Silap itu. Kalau sini 3, di sini akan jadi 6. Kalau sini 4, di sini akan jadi 8. Itu maksud dah. Maksudnya dia satu kali ganda. Lukisan satu kali ganda objek. Okey. Selesai untuk soalan ni. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita tengok pada contoh soalan seterusnya. Okey, kita letak dulu. Okey, contoh 9 tadi kan. Okey, kita pergi pada contoh 10. Contoh 10 dia ada apa? Okey, contoh 10. Okey, diberi yang ni dia beri image. Kalau diberi objek, kamu diminta cari lukisan kan. Yang ni dia suruh bina atas kertas grid 1/5 darab 1/5, 0.5 kali 0.5. Hitungkan. Okey, yang ni biasanya soalan akan bagi kamu punya kertas grid. Jadi kertas grid yang cikgu bagi ni tak ikut standard ni. Biasanya soalan akan bagi kertas grid tu. Okey, kertas grid tu berdasarkan soalan lah. Dia akan bantu kamu. Jadi kertas grid ni tak apa. Yang penting kamu faham lah dia buat tu. Kertas grid ni 1 cm. Yang dia bagi ni 1/5. 1/5 kalau cikgu punya kertas grid bukan 1/5, jadi tak standard. Jadi yang penting kamu faham dia punya konsep dia. Kita tengok pada contoh yang lain. Okey. Untuk next class, cikgu nak kamu sediakan jangka lukis. Okey, untuk next sesi cikgu akan cuba tunjuk cara menggunakan jangka lukis bagi untuk membina ni. Jadi cikgu ingatkan kamu sediakan jangka lukis untuk next class pada hari. Kamu kelas dengan cikgu pada hari Okey, hari ni pada hari Selasa minggu depan pukul 8.30, pukul 10 kamu kelas dengan cikgu kan. Okey, cikgu nak kamu cari jangka lukis Cikgu tunjuk cara. Okey, ni cikgu nak tunjuk contoh melukis objek bagi satu lukisan berskala. Okey, contoh yang ke-12 ni. Print screen. Okey. Yang ni diberi image, diberi lukisan dan kamu mesti lukis objek. Okey, pada skala 1:2. Okey, kita cuba tengok. Okey, dia soalan ni. Okey, soalan dia simple saja. Okey. Sebenarnya panjang sikit. Okey, ini contoh soalan. Okey. Contoh 12, dia kata rajah di sebelah menunjukkan lukisan berskala yang dilukis pada segi 4 sama mengikut skala 1:2. Okey, lukiskan objek sebenar bagi PQR. Okey, maksudnya di sini kalau kamu tengok ni P tanda, semua ni objek ni bertanda, maksud ini adalah lukisan. Lukisan ataupun image. Okey. Jadi tugas kamu adalah melukis objek. Okey, pertama kamu kena cari, kamu kena ambil jarak bagi setiap garisan tersebut. Okey.
PQ. Berapa jarak dia? P tanda, Q tanda. 2, 4, 6. 6. QR. QR. Berapa? 4 kan? Okey, pegang yang tu dulu. Okey, garisan serigau ni nanti dulu. Okey, kalau dia kata 1 cm ni lukisan, 1 cm lukisan sama 2 cm objek, bermaksud objek lebih besar daripada lukisan. Okey, besar dah banyak mana? Okey, objek ni besar dah 1 kali ganda daripada lukisan. Kalau lukisan ini 6, maka kalau lukisan ini 6, maka objek dia adalah 12. Betul tak? Kalau lukisan ini adalah 4, maka objek dia adalah 4 kali 2, 8. Sebab dia 1 kali ganda. Maka di sini, okey, PQ 12. Okey, kamu kena ambil satu point, kita ambil rendah sebab supaya bajet kita 8. Okey kan? Okey, ambil dulu point 12. 2 4 6 8 10 12. Maksud dia P ke Q adalah 12. Tergaris dulu. Okey, PQ 12. Okey, QR. Kalau pada image adalah 4, pada objek sebenar adalah 8 pada skala 1 dari 2 ni lah. Okey, 2 4 6 8. Maka di sini adalah arc. Maka kamu garis. Cikgu buat double length macam ni sebab nanti kamu guna pembaris lah. Kamu guna buku petak-petak lah. Okey, macam mana nak cari arc ke S? Okey, pertama sekali kamu tak perlu guna teorem Pythagoras ke apa semua, tak payah. Kita guna apa yang ada di sini. Okey, S berada di antara Q dengan arc, tengah-tengah. Betul tak? Dia berada di tengah-tengah. Maka di sini kalau tengah-tengah dia kat mana? Okey, di sini. Cikgu buat penanda. Maksudnya S ni akan berada di kawasan ni. Dekat mana? Okey, di sini kita tengok S ni berada di sini. Berapa petak? 2 bersamaan dengan, kalau 2 petak sama dengan 4, maka di sini kita bilang 4. 2 4, maka dia berada di sini. Okey, kita dah jumpa dah point bagi S. S berada di sini. Kita akan menggaris ya. Okey, S berada di situ. Okey, S ke T 2 kotak. Maka dalam objek dia adalah jadi 4. Maka di sini S ke T. T. Simple je. Maka T ke P sambung je titik. Sambung je point. Maka pada skala yang diberikan, automatik kamu dah dapat gambar rajah objek bagi image yang diberikan. Maka inilah image berjaya di bawah skala 1 nisbah 2. Maksudnya 2 adalah objek, manakala 1 adalah image. Maksudnya objek ni 1 kali ganda daripada image, lukisan. Betul lah? Kalau tengok ada lukisan ni, dia lebih besar 1 kali ganda. Nampak? Okey, dia nampak beza sangat ni sebab kotak cikgu ni besar. Kotak cikgu ni, jarak kotak cikgu dengan jarak kotak ni tak sama. Betul tak? Biasa kalau dalam soalan sebenar, kotak soalan dan kotak jawapan kamu pada saiz yang sama. Dia akan jadilah skala nampak 1 kali ganda besar tu. Jadi dia akan nampak macam banyak kali ganda besar cikgu, bukan 1 kali ganda. Sebab apa? Sebab kotak cikgu dengan kotak dia ni tak sama. Okey. Yang penting konsep tu kamu nampak. Okey, kita bagi contoh soalan seterusnya. Okey, soalan contoh 12 Okey, contoh 13 ni pun sama, dia bagi kertas grid. Jadi cikgu tak tulis sini.
Cuma yang kamu kena faham adalah lukisan dia nanti lah. Dia akan menjadi lebih besar. Kalau soalan keluar dalam bentuk bunga macam ni, kamu kena lukis balik lah bunga ni. Kena lukis bunga ni. Okey. Ini contoh soalan lah. Contoh soalan 4.1C. Cikgu ambil dulu satu. Nanti next class cikgu akan bawa jangka lukis. Dan cikgu harap kamu juga sediakan jangka lukis untuk kita buat sama-sama. Kalau ada soalan, tanya cikgu terus. Kamu boleh onkan kamu punya mikrofon. Onkan mikrofon. Okey, tanya cikgu. Okey, kelas kita ada sikit lagi. Ada 20 minit lagi. Cikgu nak habiskan ni. Okey, cikgu ambil contoh satunya. Okey. Okey, pada soalan ni. Okey, soalan yang pertama, okey, cikgu kena letak kata grid. Lupa. Okey. Okey, rajah soalan nombor 1. Okey, lukisan berskala bagi objek berikut dengan skala 1. Okey, di sini bila dia kata macam tu, maksudnya yang diberi adalah lukiskan lukisan berskala. Maksudnya cari buat lukisan bagi setiap objek. Ini adalah objek, ini adalah objek, ini adalah objek. Okey, maksudnya satu lukisan ni kamu kena buat dua. Satu objek ni kena buat dua lukisan pada skala yang berbeza lah. Satu skala, satu nisbah 1/2, dan skala yang kedua 1 nisbah 3. Okay, kita pergi yang contoh yang pertama dulu. Okey, ni gambar objek A. Okey, jarak bawah dia adalah sini 3, 6. Okey, 2, 4, 5. Di sini 2. Okey. Guna skala 1 nisbah 1/2. Okey, maksudnya ini adalah lukisan, ini adalah objek. Ini adalah lukisan, ini adalah objek. Okey, pada lukisan. Okey, maksud dia lukisan satu kali ganda objek. Okey, untuk skala soalan A 1 nisbah 1/2. Okey. Kalau dia kata lukisan satu kali ganda objek, kalau objek ini 6, maka lukisan dia berapa? Lukisan dia adalah satu kali ganda adalah 12. Kalau 5 dia akan jadi 10. Kalau 2 dia akan jadi 4. Tu kalau di bawah skala ni, maksud dia lukisan lebih besar daripada objek satu kali ganda. Maksudnya setiap nombor ni kena darat 2. 2 kali 2, 6 kali 2, 12. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Maka kamu kena tulis. Okey, di bawah skala ni 10 kotak. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, buat garisan dia. iPad ada. Habis dah bubuh dalam bukan. Tuang je. Okey, 6 jadi 12. Bilang 2, 4, 6, 8, 10, 12. Boleh. Okey, yang ni akan jadi 4. 2, 4. Okey, sambung saja. Okey, tak apa, lebih kurang nampak. Okey, jadi untuk A, gambar rajah objek bagi A di bawah skala 1 nisbah 2. Kalau kita letak satu, kita letak sini
P Q R S. Di sini adalah P tanda, ini adalah Q tanda, ini adalah R tanda, dan ini adalah S tanda. Nampak? Okey, di bawah skala yang kedua, skala ada apa? Skala yang kedua, skala ada 1 nisbah 3. Apa maksud 1 nisbah 3? Bahawa lukisan 1, objek 3. Maksudnya objek yang ini 3 kali ganda lebih besar daripada image. Maksudnya image yang kamu nak lukis lagi akan jadi lebih kecil. Okey, cikgu guna contoh, cikgu guna apa? Ambil hijau. Okey. Kalau dalam kes ni, okey, kalau lukisan kalau objek adalah 3, lukisan 6 bahagi 3. 6 bahagi 3 apa? 2. Di sini akan jadi 2. 2 bahagi 3. 2 bahagi 3 apa? Guna kalkulator. Ya, adik. Sabar, adik, sabar. 0.67. Maka ini akan jadi 0.67. 5 bahagi 3. 1.67. Tinggi ni 1. Dia dah bagi habis gas anak cikgu. Tak kena bagi gas dulu. Okey, tak, cikgu habiskan dulu. Okey, lebar dia 2. Okey, di sini 2. Okey, tinggi dah 0.6. Okey, lebih sikit. Sabar, sabar. Tahan sekejap. Okey, tinggi dah 1.6. Okey, itulah gambar rajah dia. Di bawah skala contohnya ini adalah P tanda, Q tanda, dia ambil botol. Ini adalah R tanda, dan ini adalah S tanda. Jadi kamu buat balik. Di bawah skala ni satu jawapan. Okey, cikgu ambil masa 1 minit sahaja cikgu nak buat sebelum anak cikgu mengamak. Okey, saya jadi kita tengok pada gambar rajah yang kedua, segitiga. Ini dia mencabar sikit lah. Sebab apa? Yang menegak ni kamu kena guna kaedah teorem Pythagoras, ataupun ada kaedah yang mudah cikgu tunjuk. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Okey, cikgu cikgu copy saja. Okey, jadi soalan gambar rajah pertama kan. Okey, kita pergi pada gambar rajah yang kedua, B. Gambar rajah B. Sebelum kita nak pergi kepada gambar rajah B, kita kena detailkan dahulu lah. Okey, jarak sini ke sini berapa? Sini point ini ke point ini. Cikgu letaklah sini A, sebab tak ada kan. Kita letak B, C. Ini bagi objek di bawah ni. Sebelum kita nak bina skala ni, kita carilah jarak dia. 2 4, 6. Okey. Ya, contoh ni macam mana cikgu? Kamu tak payah penimpala, tak perlu guna teorem Pythagoras ke? Kamu ambil konsep ni ya. Okey, dia berapa kotak ni? Sini 2. Okey, jari tinggi dia apa? 2, 4, 5. Tinggi 5. Okey, kita ambil point sekejap lagi. Tinggi 5. Jarak sini apa? Sini 2. Sini 4. Okey, tak apa, kita ambil point tu je. Tak perlu guna teorem Pythagoras ke apa. Okey, jadi 1 nisbah 2 di bawah yang pertama, sampai 1 nisbah 1/2. Okey, ini adalah objek yang kita kena lukis adalah image nanti.
Okey, maksudnya di sini lukisan satu kali ganda jarak apa? Jarak objek. Kalau 6 darab 2 12. Kalau 5 jadi 10. Kalau 2 jadi 4. Okey, kita tulis siap-siap dulu di bawah skala yang pertama. Okey, 6 akan jadi 12. 5 akan jadi 10. 4 akan jadi 6. 2 akan jadi 4. Okey, mudah kita nak kira. Okey. Jadi kita ambil lukisan ni. Kita mula cikgu ambil color yang terang sikit. Okey. A ke B. Kita nak cari dah, kita ambil bawah. A ke B. Okey, A ke B, kita kata ini A tanda. Okey, A ke B 12. Okey, 2 4 6 8 10 12. Sini adalah B tanda. Okey, garis. Okey, garis ya. Okey. Macam mana nak buat C je ko? Tak apa, kamu tengok pada sini. C betul-betul kalau daripada objek ni dia 2. Tapi kalau dalam gambar rajah dia akan jadi 4 lah, satu kali ganda. Jadi kamu reverse ni 2 4. Maka di sinilah C tu berada. C berada sebelah atas lah. Okey, berapa banyak mana? Okey, tinggi bagi objek ni ada 5. Maka dalam image dia jadi 10. Maka bilang 2 4 6 8 10. Okey, maka C berada di sini. C tanda berada di sini. Maka kamu garis je pertemuan garisan ni. Cikgu nak garis dengan tangan ni susah sikit. Okey, C ni akan berada di situ. Okey, sengit sikit lah, tapi tak apa. Kita akan guna pembaris ha. Jadi untuk skala 1 nisbah 2, 1 nisbah 1/2, maka ini adalah lukisan dia. Okey, kalau di bawah skala yang kedua 1 nisbah 3, maka image akan jadi lebih kecil daripada objek. Pada skala yang kedua B juga 1 nisbah 3, maksudnya image ni lebih kecil daripada objek. Kalau objek ni dah besar ni, maka image lagi kecil. Maksudnya apa? Kalau kecil 3 kali ganda, 3 kali ganda, maka kamu kena tulis dulu dia punya jarak dalam di sini. Kita ambil warna kita ambil warna hijau. Okey, kalau A, B adalah 6, dia kecil 3 kali ganda, perlu bahagi dengan 3, maka dia akan jadi apa? 6 akan jadi apa? 6 bahagi 3 jadi 2. 3 6 2. Jarak A ke B jadi 2. A tanda ke B tanda kecil je, jadi 2. Okay, C kat mana C? Ini kecil je. Okey, kamu kena 2 bahagi 3 ataupun 4 bahagi 3. Kena nak ambil point garis mana? 4 bahagi 3 lah, mudah. Kita ambil yang kecil. 4 bahagi 3. Tak boleh makan atau itu kemari punya. Nanti sekejap kita cari makanan. Sekejap kita keluar. Okey, kamu boleh 4 bahagi 2 ataupun 4 bahagi 3, 2 bahagi 3. Boleh. Okey, 4 bahagi 3. Sebab dia 3 kali ganda kan, kecil. 1.333. Okey, 4 ni 1.33. Kalau 2 bahagi 3, (0.67). Jarak dia ini akan jadi 0.67. 5 akan jadi apa? 5 bahagi 3, 1.67. 1.67. Maka tinggi ni kamu kena adjust lah. Okey, 0.67 kamu boleh lah. Ini 1 0.67 tu agak-agak ni 0.5, tengah 0.6. Dekat sini lah. Maka dia akan naik kat sini. Okey, banyak mana dia naik? 1.6. Ni 1.
1.6 kat ni, tak andaikan guna pembaris 1.5 situ, 1.6 sini. Okey, ini adalah C tanda, maka sambung saja garis. Maka inilah lukisan bagi objek B di bawah skala 1:3. Bermaksud objek ni 3 kali ganda lebih besar pada image. Jadi kalau dah objek 3, image tu 1. Jadi objek dia besar ni dah, image lagi kecil lah. Itu maksud dia. Boleh lah? Jelas lah? Okey, kamu boleh buat sambung. Yang ni perlu guna jangka lukis lah. Kamu lukis guna jangka lukis pada kertas grade. Okey, pada buku petak kamu boleh guna. Satu kotak tu sama dengan 1 cm kan. Jadi kamu adjust. Okey, pada soalan yang ketiga, lukiskan bentuk berikut menggunakan skala yang diberikan. Ni step ni sama dengan apa yang cikgu tunjuk sebelum ni. Sama. Okey, rajah 4. Okey, cikgu nak tunjuk contoh yang keempat. Okey. Ni last kita punya perbincangan soalan yang keempat. Cikgu harap lepas ni kamu faham dia punya konsep lukisan tu. Cikgu percaya ramai yang dah faham dari segi konsep. Nak perkemahkan lagi, kamu cuba buat latihan yang cikgu bagi nanti. Kamu cuba buat. Kalau tak faham, kamu ulang balik video yang cikgu ni, cuba tengok balik. Tak mana yang tak faham, boleh PM cikgu personal. Okey, cikgu nak terus contoh soalan yang keempat. Soalan 3 ni tak ada masalah, dia sama macam cikgu bincang ni. Okey, macam ni soalan 3A ni, kalau yang bulat, semi bulat ni, kamu hanya perlu guna jangka lukis je. Guna jangka lukis, buka berapa sentimeter yang kita perlu. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah lukisan skala bagi suatu gabungan bentuk yang dilukis pada objek sama pada 1:1/2. Lukiskan objek sebenar. Okey, bermaksud ini adalah image. Ini adalah image dan apa yang dia suruh lukis adalah objek. Objek kan? Maka ini adalah lukisan. Maka apa yang kita kena buat adalah membina objek sebenar di bawah skala 1:2. Faham dulu nisbah dah, 1:2. Bermaksud lukisan ini 1 kali ganda objek. Lukisan 1, objek 0.5. Kalau objek 1, lukisan akan jadi 2. Itu maksud dia. Maksudnya lukisan ni 1 kali ganda objek. Okey, sebelum kita pergi, kita cari dulu jarak. Ini 2. Okey, 2 2 2 2 2. Jarak sini ke sini 2. Okey, diameter bagi bulatan ini, jari dia adalah 2. Diameter dia adalah 3 kan. Jari dia adalah 3, diameter dia adalah 6. Contoh 6. Okey, tak apa. Okey, ini adalah diberi lukiskan objek sebenar. Okey, objek sebenar. Okey, kita nak mula daripada mana? Yang ni kamu kena guna jangka lukis ni. Nanti cikgu akan tunjuk lagi ada minggu depan. Kamu pacak, yang penting kamu faham dari segi konsep dia, macam mana kita nak start. Okey, ni bentuk macam kemah kan. Okey, cari nak mula daripada mana? Kamu nak mula penjuru mana? Mula daripada penjuru ni lah. 2 unit bagi lukisan. Okey, kalau lukisan ni 2, maksudnya objek dia adalah kurang 1 kali ganda. Kalau ni 2, yang ni akan jadi 1. Maka kamu bina 1 kotak. Tak apa lah. Okey, 1. Yang ni adalah lukisan kan. Lukisan 1 kali ganda objek. Maksudnya objek kena bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. Ni 1. Ni 1. 1. Okey, yang garisan condor ni macam mana? Kamu ambil yang tengah ni. Jarak dia 2, maka dia akan jadi 1. Tengah-tengah ni. Kalau di sini 2 kan, 2 kotak. Di sini akan jadi 1 kotak lah. Garis je. Okey, okey, bulatan ni 6 jadi 3.
6 jadi 3. Kalau tu 2, 3. Okey, jadi kamu punya titik kamu, jangka lukis kamu berada di sini. Kamu akan buat satu bulatan. Di mana jarak dia, kalau 3 jadi 1.5 bagi 2 kan. Jadi kalau 6 jadi 3. Jadi kalau diameter dia ni adalah 6, maka diameter sini akan jadi 3. Okey, 3 bahagi 2 1.5. Maka jangka lukis kamu ni pacak di sini, pensel kamu kat sini, buat je bulatan. 1.5 1.5 sini, 1.5 di sini. Maka dia akan jadi bulatan lah. Okey, cikgu punya ni tak berapa nak menjadi sangat lah. Kamu kena guna jangka lukis. Okey. Lepas tu bahagi 4 macam ni. Bahagi 4. Buatlah, ambil jangka lukis kamu tu, cross, letak pensel kat sini, cross ikut ni. Letak pensel kat sini, letak jarum kat sini, pensel kat sini. Dia akan jadi bulat yang elok. Maka inilah adalah image image dia. Okey. Boleh tak? Okey. Okey, alhamdulillah kita dah masuk, dan cikgu harap kamu cuba buat latihan uji minda 4.1 dan latihan uji minda 4.1B. Okey, kamu cuba buat balik 4.1B dan 4.1C. Boleh? Cuba buat balik. Faham balik, kamu kena buat dalam buku kamu. Kalau buku kamu buku petak-petak, siapa yang tertinggal kat sekolah, cuba belilah sebiji buku kotak-kotak untuk kamu buat ni. Buat balik. Siapa yang dah siap, cuba kamu snap gambar kepada cikgu. Untuk cikgu semak dah tanda, cikgu akan tanda. Dan cubalah buat. Kalau ada soalan, hari ni kamu boleh WhatsApp cikgu je. WhatsApp je. Jadi kamu tak payah malu segan lah. WhatsApp cikgu lah. Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu. Hari ni alhamdulillah ada ramai. Zikri, Syah, Haikal, Fauzan. Nanti cuba beritahu lah kawan-kawan yang lain. Cuba supaya kalau boleh live dengan cikgu. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu terus. Kelas kita takat ni saja untuk sesi kali ni. Dan cikgu harap kita akan jumpa lagi pada hari Selasa minggu depan. Kalau tak ada apa-apa, jadual sama 8.30 hingga pukul 10. Kemarin cikgu tersilap. Kemarin cikgu tersilap. Cikgu minta maaf, cikgu tersilap jadual. Jadi InsyaAllah kita tutup saja kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.